Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka yang munafik bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh sumpahnya. La yakhruj la in amartahum la yakhrujunna, bahawa jika engkau wahai Muhammad perintahkan mereka keluar berjihad, la yakhrujunna, tentulah mereka akan keluar. Qul la tuqsimu, katakanlah wahai Muhammad janganlah kamu bersumpah. Ta'atun ma'rufah, taat kamu itu taat yang terkenal dustanya. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya. Ayat masih lagi bercakap tentang sekumpulan dalam masyarakat Islam, iaitulah namanya munafik. Golongan yang pada lahirnya beriman tapi hati mereka menentang keras. Beberapa sifat yang disebutkan sebelum ini, beberapa sifat orang munafik. Dulu dinyatakan sifat munafik antaranya wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na summa yatawalla. Mereka berkata kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul dan kami taat, summa yatawalla, tiba-tiba dia berpaling tadah daripada pengakuannya. Satu, wa idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun, bila diseru pada Allah dan Rasul untuk dihukumkan dengan hukum Allah, di antara mereka tiba-tiba sekumpulannya berpaling tadah, tak mahu dia. Nampaknya nak kemudiannya hilang lari. Ini perangai munafikin. Satu lagi perangai munafikin disebut ini, mereka suka bersumpah. Bersumpah boleh terima dia, suruhlah bersumpah apa sekali boleh bersumpah. Tapi bersumpah jahda aiman dia, jumpa dengan sungguh-sungguh. Jahda ni maknanya sungguh, jihad sungguh dah. Mereka boleh bersumpah. Bila diajak menerima hukum Allah, mereka tak suka. Tapi bila bersumpah, mereka dulu yang mintanya nak bersumpah. Sebenarnya kalau dalam benar-benar mereka sukakan hukum Allah dan Rasulnya, maka tak perlu bersumpah. Sumpah apa? Sumpah bukan ibadat. Sumpah boleh lari. Hari ini dia bersumpah, padahalnya dia berdusta dengan sumpahnya itu. Dusta. Tapi sukanya bersumpah dia. Padahalnya hukum Allah ditolak. Ini di antara sikap munafikin. Ayat nyatakan ta'atun ma'rufah. Ta'atun ma'rufah, orang yang taat kepada Allah dan Rasul ini sudah dikenali. Dia ada orangnya, nampak pada gaya hidupnya, pada mukanya, pada fi'il perangainya sudah nampak. Bila menolak hukum Allah tapi suka bersumpah, ini memangnya dikenali sikap orang munafiknya memang begitu. Katanya mereka bersumpah, aksam sumpah billahi dengan nama Allah. Itu yang paling tinggi sekali tinggi, sumpah dengan nama Allah. Tapi dalam masyarakat kita bersumpah jujur Quran, paling tinggi sekali. Sumpah dengan nama Allah tak bunyi. Sebenarnya kalau nak ajak sumpah dengan nama Allah. Dengan nama Allah, wallahi wa billah. Sumpah dengan Quran itu kita reka-reka je. Dia bukan datangnya daripada sebenar hati. Satu tidak, yang keduanya pun yang tidak datang daripada hukum Islam yang sebenarnya. Nama Allah paling tinggi sekali. Nama-nama dia yang 99 itu menjaminkan bahawa kita atas nama Allah yang sifatnya 99 nama itu seluruhnya kita beriman sepenuh padanya. Adapun Quran dia tidak berduduk lebih tinggi daripada nama Allah. Tidak. Quran itu kalamullah, itu yang qadim dan azali. Kalam Allah itu tidak boleh disifatkan dia dengan apanya? Dengan hadis, dengan baru. Tidak boleh disifatkannya dengan berlaku apa-apa perubahan padanya. Quran yang ada di hadapan kita ini ditulis, baru dia ditulis. Boleh dibaca. Yang boleh dibaca ini bukan kalam Allah. Yang boleh dibaca kita baca. Yang kita baca ini bukan kalam Allah, suara kita. Yang kalam Allahnya tidak boleh didengar, tidak bersuara, tetapi yang dibaca kepada Nabi SAW dan diturunkan kepadanya daripada Lauhul Mahfuz pada langit dunia, kemudian turun kepada Nabi SAW, dibaca oleh malaikat. Jadi kedudukannya tidak lebih tinggi daripada nama Allah. Jadi oleh yang demikian,
La in amartahum la yakhrujunna. Mereka bersumpah demi Allah, kalaulah kamu ada lagi peperangan ya Rasulullah pada masa-masa akan datang, kami mesti keluar demi Allah. Demi Allah saya nak keluar. Jihad adalah satu amalan yang menguji orang yang beriman pada ketika itu. Orang munafik takutkan mati. Mereka tak mau, mereka keluar dengan penuh alasan keluar. Mereka kemudian mereka tarik balik, ada setengahnya sampai separuh jalan tarik balik, tak mau keluar, balik tidur di rumah. Ada di antaranya bila balik di rumah menyesal. Pasal apa? Pasal orang pergi perang, dia boleh bawa balik banyak barang, dia boleh senjata lagi, dia boleh makanan, dia boleh tawan harta ghanimah, dia dapat banyak lagi unta pada orang boleh balik selain daripada alat-alat perang. Jadi dia pergi separuh jalan, dia tak dapat apa-apa. Tak apa-apa, menyesal dia kalau dia berperang pun banyak lagi dapatnya. Gitu. Ini munafik. Lain amartahum la yakhrujunna. Lain amartahun. Sekiranya kamu wahai Muhammad perintahkan mereka untuk keluar berjihad, tentulah mereka akan keluar, yakni dalam sumpah mereka. Hai Muhammad, kata begini kepada mereka, qul la tuqsimu, katakanlah kepada mereka, tak payah bersumpah. Tak payah bersumpah, nak keluar, tak nak keluar pun tak apa, begitu mudah saja. Tapi mereka bersungguh-sungguh bersumpah, buat apa mereka begitu sekali? Inilah dia sifat munafik. Qul la tuqsimu, katakanlah kepada mereka, jangan bersumpah. Ta'atun ma'rufah. Ta'at itu ketaatan kepada Allah memang sudah dikenali. Memang apa makna? Makna yang pertama, ta'atun ma'rufah, orang yang taat sebenarnya kepada Allah, pada hukum Allah dan Rasul, memang dikenal pada air muka ni. Memang dikenali. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang tahu halal haramnya, mereka ini kita katakanlah kalau dalam masyarakat kita katanya orang yang betul-betul ahli beriman tak pakai seluar pendek. Tidak dia. Tapi kalau masuk dalam masjid kepala lutut, nampak kepala lutut ini kita. Ini tiba-tiba minta bersumpah dalam masjid, ini orang lain. Dalam masjid terutama sekalinya mesti jaga peraturan-peraturan Islam. Kita nak sebutnya macam ni. Saya pernah tengok sekali orang mana tahu hari kahwin masuk dalam masjid ni kepala lutut nampak. Lutut pakai luar pendek. Jadi tak pernah tengok dah. Ini janggal sangat-sangat. Janggal, betul-betul janggal. Jadi kalau orang ni, misalnya orang yang sumpah ini mari minta nak bersumpah dengan nama Allah, bolehkah kita kata mu tak payah bersumpah dah? Kita dah kenal dah orang yang patut bersumpah yang bukan macam ni. Dia pakai luar panjang serumpahnya. Kita tidak boleh masuk mari pakai serba, pakai jubah, boleh kita terima bersumpah. Macam tu tidak. Ta'atun ma'ruf, satu maknanya. Yang kedua, ta'atun ma'rufah ini makna dianya taat memang sudah dikenali. Ketaatan orang yang berdusta memang dikenali, kerana banyak kecanggahan dalam pengakuannya. Sekali mereka mau menerima hukum perintah Allah dan Rasul, sekali tiba-tiba pula mereka menolak, tiba-tiba pula mereka datang meminta untuk bersumpah. Ta'atun ma'rufah, ketaatan memang sudah dikenali. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha mendalam ilmu pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Yang dilakukan oleh manusia sama ada kecil atau besarnya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalunya orang yang suka bersumpah ini, mereka rasakan inilah yang paling mudah bagi mereka untuk mengelak diri daripada menerima hukuman, mengelak diri. Mudah saja untuk mengelak diri, tetapi apakah apa yang mereka elakkan itu tidak diketahui oleh Allah? Allah mengetahui isi hati mereka. Oleh yang demikian tak payah bersumpah, kerana jika mereka bersumpah bersama dengan tidak bersumpah. Jadi itulah dia, walaupun pendek ayat menyatakan sumpah, tapi sumpah ada bahagiannya di dalam Islam. Dia ada sumpahnya sumpah palsu, ada sumpah sebenar, ada tempat-tempat yang memerlukan sumpah, dan ada tempat-tempatnya yang mereka perlu bayar sumpah mereka, iaitu sumpah sebenar yang mereka langgar. Pasal apa? Pasal daripada dengan bersumpah itu mereka boleh bayar sumpah, menyebabkan orang lain boleh makan. Pahala faedahnya bersumpah, iaitu orang yang miskin boleh makan.
waktu mereka lapar, dan ada pihak-pihak yang dapat mengambil faedah. Itu faedahnya daripada sumpah. Sumpah sebenarnya bukan wujud dalam Islam, tapi sebelum Islam lagi ada sumpah. Bila masuk dalam Islam ni, Islam bina sumpah itu supaya lebih berfaedah, iaitu kamu sumpah palsu, kamu mesti bayar makan. Tujuannya membela kedudukan orang miskin.